Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah insyaallah. Ya mursalin wa ala rasulih. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sama-sama kita istighfar, sajdu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka min ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pertama, marilah sama-sama kita merakamkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu dalam siri tazkirah Maghrib Isya ini, dan kita juga bersyukur kerana semuanya sihat. Mudah-mudahan warga kita di taman di Pesing 11B ini sihat walafiat. Dan kita juga berdoa moga Allah Ta'ala mengangkat daripada kita lah musibah, bencana termasuk COVID-19 lah yang nampaknya angka makin meningkat, dan kita minta Allah SWT mengembalikan COVID-19 ini di tempatnya yang asal lah, dan menjauhkan kita lah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuklah kitab ni. Kemudian sebelum masuk kitab tu, saya nak sikitlah ambil mukadimah ni agak. Kita berada di penghujung Rejab. Alhamdulillah kita berada dalam bulan yang berkat ini, bulan haram, bulan Rejab, dan insya-Allah 2-3 hari lagi kita akan masuk Syaban. Dan makin lama makin dekatlah dengan Ramadan, dan doa yang kita doa tu mudah-mudahan Allah SWT kabulkanlah, beri keberkatan dalam Rejab, barik lana Rejab wa Sya'ban dan Ramadan dan Sya'ban. Jadi mudah-mudahan latihan-latihan 2 bulan ini ialah bulan latihan lah untuk kita sampai kepada Ramadan. Jadi kalau kita tak berlatih, masuk Ramadan macam tu jugalah, macam bulan-bulan lain lah, cuma tak makan tengah hari. Dari segi amalan, dari segi rohani, dari segi baca Quran, dari segi amalan-amalan sunat, tak ada apa pertambahan. Jadi kalau masuk, sebab itu apa makna kita doa berkat, keberkatan Rejab? Setakat apa substance dia? Apa sikit tambahan di bulan Rejab ni, bulan haram, bulan 4 dari bulan haram dalam Quran, termasuk bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah dan Rejab. Tapi kita sama aja. Jemaah pun sama, tak datang. Semayang pun akhir waktu, Quran pun jarang buka. Mari Ramadan, kita takut jadi itu. Jadi maknanya latihan ini warm up. Kalau pemain antarabangsa badminton ke bola Malaysia tu, warm up tu 8 bulan 6 bulan. Bila masuk saja padang tu, zop pek wisil tegak. Tak ada dah letih, tak ada dah tak ada sibuk, tak ada apalah, orang mesti baca Quran 1 muka surat, 2 muka surat. Tak rasa macam puasa. Yang begitu tuan-tuan. Nak baca, nak zikir pun tak ada masalah. Kita tak rasa tak sempat lah nak berzikir, nak selawat 100 kali, nak berzikir tak sempat lah. Jadi bila sebut Rejab ini, saya nak berkongsinya, mukadimahnya ialah bulan kita panggil, bila ingat Rejab ini, ingatlah bagaimana kita nak memperkasakan solat kita, bagaimana kita nak menjadikan solat itu solat yang berkualiti. Sebab bulan Rejab ini bulan turunnya perintah solat. Perintah-perintah lain tidak turun di Mekah, hanya solat sahaja turun di Mekah. Perintah puasa, zakat, haji, perang dan semuanya turun di Madinah. Jadi begitu. Sebelum hijrah Nabi tahun 13, Nabi naik Mi'raj ke berjumpa dengan Allah Ta'ala pada tahun ke-12.
Kerana Nabi Allah SWT nak beri satu motivasi, mengembirakan Nabi SAW. Nabi sebelum itu, 2-3 tahun sebelum itu, ditimpa oleh musibah yang pelbagai, termasuk tahun penggabungan, tahun boikot, 3 tahun, 8, 9, 10. Lepas boikot, nak hidup susah sampai terpaksa makan daun, ranting, pecah bagi mulut sahabat-sahabat. 6 bulan selepas itu, pok saudara dia, orang kanan dia, Abu Talib meninggal. Bayangkan Abu Talib, tuan-tuan. Selama ada Abu Talib, itulah orang yang kafir Quraisy tidak boleh mendekati Nabi. Even adalah niat nak rancang nak bunuh, tapi tak. Bila Quraisy Abu Talib meninggal, Nabi dah mula. Ya. Kemudian 3 bulan after that, Siti Khadijah Al-Kubra pula meninggal, isteri tersayang tercinta. So tahun itu dinamakan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Dia Nabi lagi sedihnya Abu Talib meninggal ni bukan setakat Abu Talib menjaga dia. Kerana Abu Talib di akhir hidupnya itu, dekat nak mati, ada bersama Abu Talib Rasulullah, ada bersama Abu Talib ialah Abu Jahal. Rasulullah bagi tahu, ya ammi, wahai pak saudaraku, sebutlah la ilaha illallah, aku akan bantu kamu di hadapan Allah Taala, mohon. Walaupun sebelum ni dia tidak beriman, dia beriman. Rasulullah sebab dia mempertahankan, memperjuangkan, seolah-olah dia macam Islam lah walaupun tak Islam. Kan? Begitu tuan-tuan. Abu Talib. Jadi Nabi sedih. Kata Abu Jahal, Talib, takkanlah nak tinggal agama tuk kita, ayah kita, agama Abdul Muttalib. Dia takut orang kata apalah dia ni. Dia takut orang kata. Islam ni jangan begitu tuan-tuan. Kita jangan, kita nak tutup aurat, kita tutup aurat lah. Kita nak mari sembahyang Jumaat, kita marilah sembahyang Jumaat. Kita nak didik anak kita dengan Quran, jangan kata nanti orang kata pula. Nanti orang kata, jangan jadi macam Abu Talib. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak mengucap la. Itu Nabi sedih. Dan adalah hadis ini, saya semalam ada ceramah Isra. Jadi oleh kerana Abu Talib ni membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Nabi dan dakwah berjalan di Mekah. Nabi awalnya dia nak berdoa lah, tapi Allah kata tak boleh, dia orang musyrikin. Tapi Allah turunlah ayat satu lagi yang kita masyhur, innaka la tahdi man ahbabta. Memanglah Nabi nak suruh masuk Islam, tapi hidayat itu daripada kamu tidak boleh memberi petunjuk kecuali Allah yang beri petunjuk. Kita ni tuan-tuan, la ista'alaihim bimusaitir. Kita ni bukanlah nak perhati satu-satu. Cik Alim ke jantan kuasa setakat bagi tahu ada kelas, ada turunlah. Kalau tak turun, takkanlah nak pergi tarik seorang-seorang. Jadi begitu. Tapi kita dah buat hebohan, tuan-tuan dah buat pengumuman, begitu, kena kebaikan lah. Jadi itu kemudian orang nak terima tak nak terima itu up to them lah. Begitu tuan-tuan. Tapi usaha kena buat. Sebab Nabi buat usahanya. Jadi pok saudara Nabi, adik-beradik Abu Talib ni, Abbas. Dia tanya Muhammad, ya Rasulullah, takkanlah hang tak boleh bantu dia? Kamu Nabi kan? Dia maknanya semua orang sayang lah mati dalam keadaan tidak mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan, macam mana kita nak mengucap la ilaha illallah kalau kita tak pernah sebut? Walaupun kita Melayu, Islam, nama Kadir, nama macam-macam nama, tapi tak pernah sebut la ilaha illallah. Macam mana nak sebut la ilaha illallah kita tak salah? Bila kita nak sebut la ilaha illallah tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan. Bila kita boleh sebut? Hari ni berapa kali kita sebut la ilaha illallah? Kita sebut tadi subuh, Zuhur, rakaat kedua dan rakaat. Kalau tak sembahyang tak sebut dah. Nak mati, nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas subuh tak sempat, kita ada kerja. Kan? Saya tak apa orang pencen. Jadi sembahyang itu membawa kita suatu pengukuhan keimanan kepada Allah Taala, tuan-tuan. Jadi biarlah kita masuk. Kemudian Khadijah pula meninggal. Lagi sedih sebab dia bantu dia keuangan daripada jutawan, habis harta dibelanjakan untuk perjuangan Islam, tuan-tuan. Akhirnya Khadijah dekat nak mati, sakit, datang malaikat bawa salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, diberi bagi tahu Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan tempatnya telah disediakan di dalam syurga, tempat yang baik. Masya Allah, kalam daripada Allah cukup, tapi tambah lagi.
dah disedia tempat dalam syurga sebab pengorbanan yang besar kepada Islam. Kita pun boleh juga tuan-tuan. Bukan untuk Khadijah ya, untuk kita juga. Tapi kena berkorbanlah tuan-tuan. Ladi Khadijah pun angkatlah tangan bila dapat salam Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam yang kita baca lepas maghrib, lepas sembahyang. Itu apa nak disah oleh Nabi lah tu. Tuan-tuan. Khadijah. Lepas tu dia pesan pula pada Nabi. Tinggi tuan-tuan Khadijah ni. Nabi kata kenapa dia sedih? Kerana Khadijah ni tuan-tuan, Nabi sedih kerana Nabi kata dia ungkapkanlah bila Khadijah sakit ni nak mati ni, Nabi ungkapkan, saya bacalah sikit sekadar kata Nabi kepada Khadijah. Nabi kata apa? Beliau beriman dengan aku ketika manusia lain kufur dengan aku. Orang yang pertama masuk Islam kan. Membenarkan daku ketika manusia lain mendustai daku, kata Nabi. Ni perempuan ni. Berkongsikan daku harta-hartanya ketika manusia lain enggan memberi daku harta. Dan Allah mengurniakan darinya anak. Dengan Khadijah dapat anak. Dan tidak mengurniakan anak dari Nabi dan isteri lain. Dan satu lagi, Allah SWT tidak memberi macam rezeki lah. Nabi tidak berkahwin lain semasa dia berkahwin dengan Khadijah. Itulah Khadijah tuan-tuan. Jadi meninggallah mereka ini. Nabi pun pergilah ke Taif, kan? Tekanan kuat cari penempatan strategi di Taif. Duduk di Taif 15 hari, kata ahli sejarah kata 10 hari. Dia dihalau balik, disuruh keluar dan disambut dengan balingan batu, tulang, berdarah kaki Nabi. Siapa yang depend dia mempertahankan Nabi ialah Zaid bin Harisah. Dia pergi tuan-tuan. Sampai balik tuan-tuan. Balik ke Nabi pun balik keluar sampai di Qarnul Manazil, kat miqat kita lah. Pergi kat Qarnul Manazil, dia duduk berehat. Marilah malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga bukit. Ya Rasulullah, izinkan aku nak angkat bukit Qubais, bukit di Mekah ni. Kata ulama sejarah, nak hempak di Taif, tapi sebenarnya nak dihempak di Mekah. Sebab dia pergi Taif 10 hari ya. Dia duduk di Mekah ni 10 tahun dah. Duduk hentam Nabi, duduk nak bunuh sahabat, nak bunuh Nabi. Begitulah tuan-tuan. Jadi akhirnya Nabi SAW tahun ke-12 bagi mengembirakan kesedihan Nabi ni, diangkat Allah SWT berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya waktu mula sembahyang. Jadi sembahyang ni kita kena jadikan sesuatu yang utamalah. Nabi sembahyang tuan. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa ikat buruk, Nabi sembahyang. Duduk masuk dalam Masjidil Haram ada 124,000 nabi-nabi menunggu. Dalam keadaan Nabi sedih, seronok dia, nabi-nabi lain hormat dia, tunggu dia tuan-tuan. Saya lah mari penuh orang dengar ni, seronok yang contoh. Tapi saya bayangkan 33 orang ni 30 orang lah. Malaikat ramai tuan-tuan. Tuan-tuan. Akhirnya siapa nak jadi imam? Malaikat suruh Nabi jadi imam. Bayangkan tuan-tuan, seronok Nabi terus jadi imam dia. Itu suatu. Okeylah, akhirnya Nabi naiklah. Suruh pilih susu, arak, saya ringkas je lah. Kalau ambil arak, happy go lucky lah. Ambil susu ni Islam lah, fitrah. Agama fitrah lah. Dalam keadaan Nabi ambil susu, ramai umat Nabi happy go lucky kan. Tak sembahyang maghrib pun ramai. Tak tutup aurat pun ramai. Ada minum arak pun ramai juga. Ada rasuah pun ramai. Itu kalau Nabi pilih arak, lagi biru lah tuan. Jadi itu Islam. Islam ni kena belajar, kena menghayati, kena faham tuan-tuan. Akhirnya saya nak ingat solat. Jadi Nabi turun naik, akhirnya dapatlah solat 5 waktu pada kita. Okey tuan-tuan. Jadi bila kita teringat Isra Mi'raj ni, teringatlah kepada solat. Solat perlu ditingkatkan. Dah solat lama dah kita tuan-tuan, tapi solat kita tidak kualiti. Solat nak kualiti ni termasuk kita kena solat di awal waktu. Nabi ditanya oleh sahabat, ayyul ahabbul islamu ilallah, al-amalu, apakah amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala? Nabi menjawab, as-salatu fi waqtiha, sembahyang di awal waktu tu. Ini kita satu grup ramai tak sembahyang.
Agak-agak kita ni ada beratus, 200. Takkan semua semayang 200. Semayang satu tak semayang, tak apa lagi. Yang sembahyang pula, sembahyang sambil lewat waktu, acuh tak acuh, mari utama yang lain dulu. Itu sembahyang sahun. Wa wailul lil musallin allazina hum fi solatihim sahun. Acuh tak acuh, baca pun tak belajar, tak ada kualiti tuan-tuan. Sembahyang. Pas sembahyang pula yang kualiti ni di sembahyang berjemaah di masjid, di surau. Ini yang dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat, di tabi'in ulama-ulama. Kita catut kat rumahnya nak tinggal, kena ada program TV lah, kena ada apa. Jadi tak kualiti, tak berubah. Jadi solat kita dulu kini sama ya, tidak memberi apa-apa impact, output, kesan peribadi dalam hidup kita. Kerana solat kita tak ada ikut fizikal, rakaat sujud. Khusyuknya tak ada. Sebab kita tak prepare, kita tak kelang kabut gitu kan. Jadi solat ni tuan-tuan, bila kita ingat Isra' Mi'raj, teringatlah kita bagaimana kita nak memperkasakan solat ni dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat kita lah. Tuan-tuan. Luqman pesan anak dia mula-mula lagi, ya bunayya aqimis solah, wahai anakku dirikan sembahyang. Barulah cerita pasal wa'mur bil ma'ruf nahi 'anil munkar dan sebagainya tuan-tuan. Dan perintah Allah Ta'ala, allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang diberi kedudukan, penempatan, kuasa, dia hendaklah mendirikan solat. Suruh pula dia jadi ahli ahli, kalau kita kat pegawai daerah Putrajaya, dia ada jawatan, dia kena buat program solat tuan-tuan. Kita ada kuasa sebagai ibu dan ayah, bapa, suruh anak-anak solat. Pemimpin kena solat. Begitu. Immakkanna, di pemerkasaan, diberi kuasa orang itu, masing-masing buat program tuan-tuan. Di pejabat kita jadi KSU, kita jadi CC. Okey tuan-tuan, dah nak masuk zuhur, kita semayang dulu. Masuknya. Mesyuarat sudah. Itu immakkannahum bil ardh. Itu orang yang akan diberi jaya tuan-tuan dan puan. Dan orang yang masuk dalam neraka tu, orang duduk neraka sakor, ahli syurga tanya, ni neraka sakor, ma salakakum fi sakor? Dia tanya, apa sebab hang duduk dalam neraka sakor ni? Dulu kita duduk minum sekali kedai mamak kat jambatan roti canai lah, Kadang hang duduk dalam neraka pula. Kenapa? Oh, dia kata apa? Dulu aku lam nakun minal musallin, aku tidak terdiri daripada orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Jangan main-main tuan-tuan, tak sembahyang ni. Neraka sakor tuan-tuan. Jadi begitulah tuan-tuan sebagai ringkasannya Isra' Mi'raj ini. Dan Nabi turun balik daripada Mi'raj tadi, pergi balik rumah dia Ummu Hani. Pagi esok Nabi sampai, Nabi gerak Ummu Hani dan keluarganya sembahyang subuh berjemaah dulu. Sembahyang ni tuan-tuan, pentingnya. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Masjid Al-Aqsa, solat. Solat ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala kan. Itu penting. Apa masalah? Minta tolong dengan Allah melalui sabar dan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mintalah bantuan pertolongan dengan Allah, sabar dan solat. Solat inilah kita. Dan Nabi-Nabi kan semayang malam, ulama-ulama kan semayang malam. Nak minta sesuatu, kita pun kadang kita nak minta anak kita baik, luluh biasa, kita minta dengan solat. Kita buat solat hajat, kita buat solat macam-macam lah. Begitulah tuan-tuan, supaya kita janganlah Isra' Mi'rajnya berlangsung begitu saja. Tak ada apa-apa signifikan kebaikan dalam kehidupan kita. Oh, aku ni banyak solat, aku muhasabahlah. Oh, memang kita begitu tuan-tuan. Oh, banyak leka-leka, lenga-lenga. So macam mana kita nak jadi? Sebab akhirnya sembahyang itu menjadi orang yang baik. Innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu berupaya mengawal diri kita daripada fahsya dan munkar. Buat kita tak elok. Kita dah solat yang baik, yang berkualiti itu, dia akan terbawa selepas solat itu, kesan solat itu dalam kehidupannya. Jangan solat, lepas solat buat benda tak elok.
tengok kasut comel, dia pun ambil kasut comel lepas jemaah. Maknanya dia pergi sembahyang tak betul. Lepas solat dia buat kerja-kerja yang tak elok. Begitu tuan-tuan. Jadi itulah bila kita sambut Isra Mi'raj ni, biarlah kita ada maknanya, dan insya-Allah kita akan sambut lagi Ramadan ini. Dan Ramadan komponen besarnya selain daripada puasa, malam tu solat tuan-tuan. Kan? Daripada 8.30 sampailah 10.30 tuan-tuan. Siang hari puasa, malam ibadah malamnya solat tarawih. Dan diikuti dengan witir dan seumpama. Jadi kalau kita tak ubah, tak belajar, tak baca cara bacaannya, cara solatnya, dia tak akan apa-apa kesalah dalam ini. Gitu tuan-tuan dan puan. Jadi begitulah. Nak ceritanya solat lah. Cerita lain Abu Bakar dan seumpama tu cerita. Kena buat tajuk lain lah tuan-tuan. Jadi kita pergilah. Minta maaf lah Cik Alim. Mukadimah panjang sikit. Cuma pasal Isra Mi'raj ni sayang lah. Kita kena muhasabah. Kena inilah masanya kita nak perkasakan solat ini supaya ada menjadi solat yang berkualiti, yang baik, yang dalam Quran sebut allazina fi solatihim yuhafizun. Orang yang dalam sembahyang itu dia menjaga solatnya, jaga waktu, jaga rukun, perbuatan, jaga rokok, dia jaga tuan-tuan. Dia tidak acuh tak acuh tuan. Jadi kita harap kita akan berada dalam golongan orang yang menjaga solat lah tuan-tuan, yuhafizun, insya-Allah. Jadi hadis kita ni tuan-tuan, ke hadis yang mula-mula ni, hadis ini menyebut kita ada 4 pertanyaan yang wajib dijawab. Bila kita mati tuan-tuan, hidup kita di dunia hari ini, hidup ni ujian, bukan hidup happy go lucky, mati-mati tak ada. Bagi kita orang Islam, hidup ini ialah lapang ataupun kebun kita untuk bercocok tanam, nak petik hasilnya di akhirat. Hidup ini tanggungjawab. Ada tanggungjawab yang kita kena buat, dan tanggungjawab ini akan dihisap, ditanya, dihitung bila masuk di alam kubur dan di akhirat tuan-tuan. Sampai di akhirat, innahum waqifu, kata Allah Ta'ala, berdiri, diam semua, duduk. Innahum mas'ulun, kamu semua akan ditanya, duduk, diam dulu. Sebab di akhirat bukan lagi kita di sini dah. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari kiamat itu ialah Allah Ta'ala dah. Jadi apa yang kita lakukan di sini, rezeki kita, Allah beri kita nikmat banyak, nikmat dalam badan kita, nikmat di luar kita, nikmat dalam badan lah, sihat badan apa semua ni, nikmat oksigen apa dan jantung, nyawa lagi ni, akan ditanya oleh Ta'ala. Dan nikmat luar langit kita duk hisap semua ni, kita syukur atau tidak dengan Allah Ta'ala. Begitulah. Nikmat macam-macam ni kita sembahyang ke tak? Macam mana cara nak bersyukur? Termasuk kita taat. Cara ketaatannya dengan solat kepada Allah Ta'ala. Itu simbol orang yang bersyukur lah. Termasuk dia mendirikan sembahyang. Jadi, bila kita mati, hadis pada malam ini ialah mencerita kepada kita ada 4 pertanyaan. Dia tak kira dah. You Datuk ke, Tan Sri ke, YB ke, DYMM ke, Al-Arif Hakim ke, tak apa tuan-tuan. Dia tak tanya dah. Cina ke Melayu ke Kadazan. No, dia tak tanya. Dia tanya, inilah soalannya. Dia tak tanya siapa, you Melayu ke tak ada. You siapa, you Cina tak? Ya tuan-tuan, jangan. Yang kita, kalau kita tengok ini, soalan ini makna tak ada kaitan langsung dengan hubungan kaumnya, nama, pangkat, datuk, kekayaan apa semua. Soalannya apa tuan-tuan? Soalan ini mengimbaskan kehidupan kita hari ini, akan ditanya di sana tuan-tuan. Soalannya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abi Barzah Nadlah ibn Ubaidil al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnahu, an ilmihi fima amila fihi, wa ammalihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablahu. Hadis rawahu Tirmizi, hadis hasan tuan-tuan. Maknanya daripada Abu Barzah Nadlah ni, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, belum berganjak lagi kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu dia akan ditanya tentang umurnya. 1.
Umur kita hidup ni lah, umur ni hidup kita lah. Daripada umur ni hidup lah, masa lah, umur masa hidup lah. Kehidupan kita lah mudah akan ditanya. Umurnya, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Semalam buat apa, hari ni buat apa. Dia untuk ditanya tuan-tuan. Dan hari semalam pergi tak boleh nak balik lah. Kalau semalam kita tak sembahyang Zuhur, tak adalah Zuhur tu. Hari kita semalam kita pergi ke mana, hari Minggu buat apa, tidur sampai subuh berlebuh hari Minggu sebab nak qada hari lain bangun awal. Akan ditanya semua tu, hidup kita tu. Bergaul dengan kawan kita begitu tuan-tuan. Umur kita akan ditanya tuan-tuan, umrihi. Dan kita biasa dengar hadis lain menyebut irtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum 5. Sabar bakal qabla haramika, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum masa sibuk. Hayataka qabla mauti, hidup kita sebelum mati. Semuanya rebut 5 ni. Sebab 5 ni, kalau kita masa ada lapang, kita membazirkan masa, kita akan bila mati akan ditanya, buat apa, banyak masa ada, tak boleh turun sembahyang Isya contohnya lah. Buat apa? Zuhur ada duduk tak rumah, tengok TV. Memanglah Allah bagi rezeki, dapat bonus beli TV besar, dah azan Zuhur turunlah. Allah akan tanya tuan-tuan, umurihi, umur hidup kita. An ilmihi, dan ditanya tentang ilmu kita. Ilmu, terutamanya ulama lah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Ulama dalam pengertian luas lah. Bukan sahaja mengaji Azhar, Madinah, Mekah semua. Yang mengaji Oxford University pun ulama juga. Kalau dia takut kepada Allah Ta'ala, dia menggunakan ilmu dia tu, dia takut kepada Allah Ta'ala. Termasuklah kita faham ulama ni. Ilmu tuan-tuan, amanah ilmu ada kena sebar, berdakwah. Sebab kita pun tahu, apabila mati anak Adam, tinggal 3. Anak soleh, ilmun yang tabi'un bihi, ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan saya dengan tuan-tuan ni, saya ajak, saya bagi tahu, kongsi dengan tuan-tuan, tuan-tuan ambil, tuan-tuan amal. Saya dah mati. Tuan-tuan katalah, tuan-tuan, tadi kita kata apa nama? Allahumma anta rabbi, itu saja istighfar. Pagi kita baca, petang kita baca. Bila kita mati, kalau kita baca pagi, mati tengah hari, surga. Kita baca petang, lepas asar maghrib, mati malam pukul 3 pagi, surga, kata Nabi SAW. Itu sayyidul istighfar. Tuan-tuan pun beramal lah. 20 tahun lagi mati saya. 20 tahun apa dah, 67 dah. 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi saya mati tuan-tuan. Mati. Baru ni, masa saya kena COVID tuan-tuan, Raya Cina tu, adik saya meninggal, tak boleh balik. Saya ada 2 adik, dua-dua dah mati. Jadi malaikat duk ita-ita bila Ustaz Mak ni, adik-adik dia mati dah ni. Sebab tu saya mari jugalah bila wan call saya, Ustaz Mak free ke mana ni? Boleh wan, tak apa. Adik saya pun tanya, Ali ada, saya marilah. Saya kata, mari lumayan ni. Kok mati pagi esok, maknanya Alhamdulillah lah tuan-tuan, begitulah. Husnul khatimah, mati semua orang mati. Bila kita dengar mati tuan-tuan, maknanya kita pun akan dijemput. Kita anggap macam tu lah. Jangan kita kata, biar mati dia, aku dah lagi dah. We are coming lah. We are coming. Begitu. Okey tuan-tuan, kita ada ambil 10 minit lagi masa. Umur kita akan ditanya tuan-tuan. Ini di akhirat ni. Umurnya di sini. Tapi bagaimana kita gunakan masa yang ada lah. Rasulullah menyebut nikmatani maghbubah, 2 nikmat yang selalu melalaikan kita. As-sihah wal faragh. Masa sihat dan masa kosong. Kadang-kadang kita tak ingat Allah Ta'ala, kita tak sihat kan. Mari COVID, demam, sakit orang, sakit sini. Dia seram, macam-macam. Pelik juga. 3 hari saya ingat ke macam demam biasa. Hari yang keempat baru pergi jolok hidung, jolok sini, baru dia doktor kata positif COVID. Tapi dia, walaupun saya kata saya ada test darah ni, high blood ni. Okey. 136 per 70 per 72 kan. Pasal kita makan ubat darah tinggi. Tapi dia ada attack ni. Kata macam ni. Dia punya ini COVID varian tidak dulu. Delta lain lah. Delta tu lain, kita ni Omicron kan. Alhamdulillah lah. Allah bagi sikit kesedaran pada saya jugalah. Sekurangnya kan.
tuan-tuan dan puan. Okey, ilmu. Tentang kita pergi ilmu. Yang kedua, apa ditanya Allah Ta'ala, tuan-tuan? Ada 4 soalan ni. Dia tak kira siapa dia, tuan-tuan. Duduk di mana? Persimbi ke Persisi, Putrajaya ke di luar Putrajaya, ini soalannya. Ustaz ke dia, cikgu ke dia, tak kisah, tuan-tuan. Soalan tadi ilmu, umur, yang kedua ilmu. Ilmu ni kena, jangan khianat, kena sembunyi. Kalau tahu, cakap tahu. Tak tahu, cakap tak tahu. Contoh mudahnya, Imam Malik. Imam Malik, seorang murid ni bawa kertas 48 pertanyaan. Tapi Nabi Imam Malik jawab 6 sahaja. Selebihnya aku minta maaf, aku tak tahu. Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i. Kalau kita bawa 48, kita jawab 60 lah. Kita Imam Syafi'i kan, guru. Tambah je. Sebab itu ada ayat Quran menyebut wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kita dilarang untuk menyatakan sesuatu yang kita tidak ada knowledge, tidak ada ilmu yang kuat, tidak ada maklumat yang lengkap. Minta maaf lah Yub, saya minta maaf. Saya dengar-dengar saja. Saya tak boleh bagi tahu lagi yang ini. Taklah banyak cerita dalam masyarakat. Ini semua kita nak jampuk, ini semua kita nak sebut tahu semua. Sedangkan itulah berlaku huru-hara dalam masyarakat. Apalagi dengan teknologi digital, media elektronik ni, tuan-tuan dan puan. Ilmu ni biarlah ilmu kita ilmu yang tafi'u. Macam alim, dia pandai baca Quran, dia pun buat kelas belajar, orang pun tak tahu baca Quran, boleh baca Quran. Atau orang tu beramal dengan kita, tuan-tuan. Ilmu, tuan-tuan. Kita tak nak macam orang Yahudi, tuan-tuan. Zaman Nabi, saya ambil ringkas saja. 2 orang Yahudi ini berzina. Dan mengadulah mereka ini kepada Rasulullah. Kalau tuan-tuan nak tengok ayatnya, ada ayat Ali Imran 187. Dia menyembunyikan ilmu orang Yahudi. Rasulullah panggil ulama Yahudi. Apa hukum dalam kitab Taurat? Ulama Yahudi ni ingat ke Rasulullah tak tahu? Dia tak tahu. Dia kata tak ada hukum Muhammad. Hanya dipotong jari saja dia. Tak lebih pada itu. Bersama Nabi ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi yang masuk Islam. Kita pernah baca hadis Abdullah bin Salam dulu kan? Hadis pasal Nabi sampai di Madinah tu. Afsus salam, iqra'u it'amut ta'am, itu hadis. Abdullah bin Salam. Betul Nabi tanya, Abdullah bin Salam, betul tak yang disuat yang dikatakan oleh rahib pendeta Yahudi tadi? Kata Abdullah bin Salam, bohong ya Rasulullah, tidak benar. Abdullah bin Salam boleh baca kitab Yahudi, semoga dia Yahudi, Taurat. Dia pun baca kitab. Kena hukumnya hukum rejam, bunuh, penzina, muhsin, orang Yahudi. Tapi dia sanggup berbohong, menyembunyikan ilmu. Maksud saya kita nak kait di sini ringkas cerita, mau dah masuk maghrib, insya. Maknanya menyembunyikan ilmu itu salah besar. Ini maknanya dalam konteks kita munafik lah. Munafik Yahudi. Jadi ayat ini pun diturun sama jugalah kepada kita, jangan menyembunyi. Kita tak boleh salah. Dulu kan kita dengar cerita orang mengaji, Tok Guru kata ini haram, ni tak boleh makan, ni haram. Dia pun bawa lah ikan besar yang tak pernah jumpa. Tuan Guru, ni ikan ni macam mana boleh makan ke tak? Tak boleh, haram ni. Tuan murid ni kata, anak murid dia kata, kalau halal Tuan Guru, kita boleh bagi 2. Nanti saya bawa kitab satu lagi pula. Yang ni boleh makan. Itu ada kepentingan. Ilmu tu digunakan untuk kepentingan dia. Itu tak boleh, tuan-tuan. Begitulah, ini cerita orang mengaji kitab kuning dulu lah ni. Begitu, tuan-tuan. Ilmu ni kita mana, sebab itu akan ditanya. Ilmu yang kita belajar ni. Jadi kita nak ilmu yang berguna lah. Ilmu, kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang berguna. Ilmu kita tahu, kita buat, tuan-tuan. Kita tahu, belajar, kita kena ceritalah kebenarannya. Rangkaiannya ilmu, tuan-tuan. Saya petik satu hadis, ancaman Nabi kepada orang ada ilmu, dia tak bagi tahu. Habis hadis daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ambilan lebih sikit mana ni. Man su'ila an ilmin fakatamahu al-jamaah Allahu bilijamin minan nar yaumil qiyamah. Hadis Abu Daud. Orang yang ditanya suatu ilmu, dia menyembunyikan ilmu itu, Allah akan memukul mukanya dengan api neraka di pada hari kiamat. Dia ada ilmu, dia sembunyi. Kerana ada kepentingan dia. Ini ada majlis. Ini zaman dulu juga ni. Masa di Perak dulu, zaman tahun 80-an. Masuk istana,
Kan dulu kan ada hari keramaian kan ada makan minum arak zaman dulu kan. Jadi adalah seorang guru ditanya, "Tuan, apa hukumnya minum arak ni dalam istana malam ni?" Dia pun ada. Harus dia kata. Harus. Haruslah dalam istana. Lepas tu balik kat rumah, "Tuan, apa hukum minum arak ni?" Haram lah, haram dia. Dia kata ke kawan tu, "Tadi tuan kata harus dalam istana. Sebenarnya haram." Rus dengan ram lah. Pasal tanah segitu tak boleh tu. Ilmu ni tanggungjawab besar tuan. Jangan main-main. Sebab tu disebut di sini akan dipukul bila jami minan nar. Dipukul muka kita dengan api neraka pada hari kiamat. Jangan bunyi ilmu. Ini ilmu tuan-tuan. Okey. Yang ketiga akan ditanya kita, satu umur kita, yang kedua ilmunya kita ada, bagaimana kita menafaatkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk membangun rumah dan sebagainya lah, ilmu tuan-tuan. Dan bagaimana kita jadikan ilmu ni, kalau kita tahu caranya, kita tak tahu, sebab ilmu ni rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita, dititip oleh Allah, kita kena buatlah, sebarkanlah sebaik-baiknya tuan-tuan. Jangan sembunyi, jangan mengkhianati ilmu itu. Kita pergi ringkas yang ketiga, akan ditanya kepada kita 4 soalan tadi, tak kira siapanya. An mal, ditanya dengan harta. Dengan harta. Ini harta ni penat sikit tuan-tuan. Soalan lain satu soalannya, apa buat dengan ilmu? Apa buat dengan umur kamu? Tapi harta ada 2 soalan. An malihi min aina iktasabahu. Daripada mana kamu dapat duit ni? Dan tanya soalan lagi, wa fima anfaqhu. Kamu ke mana kamu belanja? Macam mana dapat duit? Macam mana kamu belanja? Itu duit ni lain sikit tuan-tuan. Detail sikit. Jadi duit tuan-tuan ni kita fahamlah. Tentang duit semua orang sekarang dulu bila pun duit ni menjadi suatu masalah, jadi suatu. Kita dah baca kitab dosa-dosa besar. Macam mana orang ambil duit makan rasuah lah, riba lah, makan harta anak yatim lah, saya senarai dalam kitab kita tu. Curi batu sempadan lah, minyak batu sempadan tanah dia upah batu sempadan sini, nak tanah dia lagi luah. Macam-macam nak buat jahat, nak dapat duit, nak hidup mudah. Itu akan ditanya tuan-tuan. Apakah itu betul? Lepas tu bila dah ada duit, kita belanja kat mana? Kita pergi rumah, beli rumah banglo di London ke 50 juta ke. Contohnya. Kita belanja tuan-tuan. Gitu. Kita buat pesta-pesta ke apa. Itu kita akan ditanya tuan-tuan. Tak kira siapa. Harta tuan-tuan. Sebab harta ni, saya baca lah satu hadis lain. Rasulullah menyebut, Abu Hurairah, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajulu min aina asabal mal min halalin aw haramin. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman di mana seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapat harta, apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Apakah sekarang dah berlaku? Itu tak payahlah saya nak cerita masing-masing. Jadi kita letak diri kita jangan. Halal kita ambil, haram kita tinggal tuan-tuan. Subhah pun kita kena tinggal. Kalau boleh tuan-tuan. Tak jelas tuan-tuan. Sebab sekarang ni tak kisah dah. Yang penting dapat masuk fulus. Masuk. Tak kira jalan mana tuan-tuan. Sebab Rasulullah menyebut dah. Ya'ti 'alan nas, akan datang. Halalan atau haram. Jadi kita tuan-tuan dan puan, kita belajar ni, kita kerana masa dah pendek tuan-tuan. Yang keakhirnya ditanya kepada kita tentang badan kita. Jismi, untuk apa dibinasakan? Tentang tubuh badan kita. Badan ni nikmat kita tuan-tuan, kaki, tangan, baca indera ni. Kita guna untuk apa? Mari surau tuan-tuan dah mari, dah ditulis. Tuan-tuan orang dekat nak azan 5 minit tadi, tuan-tuan start kereta pergi minum, bagi cari tom yam. Tak nak sembahyang Isya ke. Semua akan ditanya tuan-tuan. Badan kita. Sebab kita ada dosa pacar indera nampak. Dosa yang tak nampak dosa hati. Itu pun akan ditanya. Dosa hati tuan-tuan. Ujub, syirik, nifak dalam hati kita. Apa lagi? Riak, takabur. Itu dosa juga. Dia tak nampak. Tuan-tuan belajar Hidayatus Salikin ke? Bidayah al-Nihayah tu. Ada dosa-dosa pacar indera, dosa tangan, dosa telinga. Semua akan ditanya. Mata kita letak kat mana? Telinga kita letak kat mana? Semua akan ditanya tuan-tuan dan puan. Jadi akhirnya, kita bacalah sikit pengarang sebut. Rasanya susah sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Boleh tak kita jawab soalan? Mata kita letak semua ni tuan-tuan. Dijawab. Namun pada hari ini, pada hari kiamat itu segala pertanyaan mesti dijawab.
Kita tak boleh kata tak boleh nak jawab, tak tahu tak boleh dah lah di pada masyar. Dengan jawapan yang baik dan benar, kita pasti akan berkata benar pada waktu itu dan tidak ada seorang pun yang berani berdusta di hadapan Allah Taala. Kalau kita ambil duit cara tak betul, kita akan bagi tahulah, kena pukul lah tuan-tuan. Kena kita belanja duit, kita tak bayar zakat, kita tak bagi sedekah, kita ambil duit anak yatim, kita putar duit adik-beradik kita duduk di London, kan duduk mengaji, tak balik lagi, ayah kita mati, kita pun buat nama kita, tinggal nama adik kita duduk di London, balik-balik tak dapat nama tanah dia tak ada. Boleh semua di dunia boleh buat tuan. Nak ambil rasuah banyak mana pun boleh tuan. Tapi akan ditanya, buat apa kita nak? Hidup kita lama tuan. Hidup kita habis 60 70 tahun ya tuan. Tuan ambil duit yang tak betul, mewah sekejap je. Lepas tu MATI tuan. Mati duduk dalam kubur akan ditanya. Dalam kubur dah diseksa, di akhirat belum lagi tu. Masya-Allah tuan. Kena fikir panjang tuan. Kita jangan ikut orang lain, kita ikut kita yang kita mengaji tuan. Jika mulut cuba berdusta, maka Allah Taala akan menguncinya dan mempersilakan anggota badan yang lain untuk bercakap. Mulut dah tak ada dah. Mulut panaslah. Kalau kita mengaji lawyer kan, di dunia boleh buat cakap lah tuan. Ada duit upah lawyer kan, selamat. Tapi di akhirat mulut dikunci, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Kalau pukul 2 pagi tuan-tuan berjanji dengan kawan ambil dadah, pil kuda tepi jalan tu, lampu akan menjadi saksi pukul 2 pagi, 27 hari bulan, 8 bulan, dia ambil pil kuda daripada A kepada B tuan-tuan. Pil kuda lah kan, saya orang tepi Sempah dah siang tu, balik Kelantan kat rumah, pil kuda yang anak muda ya. Pil kuda sini tak ada laku kan. Kalau sebut bawa tak faham ni pil kuda apa sama ni. Kami tak pernah dengar apa pil kuda kan. Begitu tuan. Saksi tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah kat mana bank. Orang nak bagi 20,000 tuan-tuan. Okey, mat, mari. Pukul 2.30 pagi ada di kad ni. Kat bank mana-mana. Aku akan bagi duit. Lulus saja projek aku. Akan jadi saksi. 2 pagi dah akan jadi saksi alam ni. Tuan-tuan. Itu. Maka kaki tangan dan seluruh anggota badan akan bercakap benar dan mengakui segala apa yang pernah dilakukan, dunia akan mengaku. Kita baca dalam surah Yasin malam-malam Jumaat, al-yauma akmaltu lakum, Allahu akbar, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami, tangan-tangan mereka bersaksi kepada kami, kaki-kaki mereka dan apa yang mereka lakukan dulu. Bukan setakat kalau mengikut tafsir lain, bukan setakat kaki tangan saja, habis beritahu, mata beritahu, telinga beritahu, semua akan beritahu tuan-tuan. Jadi kata pengarang, maka sudahkah kita bermuhasabah? Kita dah bermuhasabah masing-masing kita ni malam ni tuan-tuan saya. Sudahkah kita memperhitung diri kita sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Taala kelak? Kalau sudah, teruskanlah bersyukur. Kalau belum, berbuatlah demikian, bertaubatlah kita sebelum mati. Inilah 4 soalan. Umur, ilmu yang kata ada. Tengoklah ilmu kita cara kita. Yang peringkat lagi-lagi, yang master PhD ada cara dia. Doktor, ustaz yang serban ada cara ilmu dia. Semua akan ditanya tuan. Dia jual ilmu orang. Ada orang boleh Samad ceramah nak bagi cek 3,000. Boleh juga. Ada juga orang tahu letak harga. Lepas tu ditanya harta. Harta 2 soalan. Dari mana kita ambil harta? Ke mana kita how we get the money? Where to salurkan duit itu tuan-tuan. Tuan-tuan kita kena fikirlah kita tuan-tuan. Yang keempat ditanya tentang badan kita lah, hidupan kita lah, bacaan doa kita. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dan kalau kita ada buat baik, kita alhamdulillah syukur. Kita belum banyak lagi kelemahan-kelemahan, kita bertaubat. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan, lebih 10 minit. Malam ni saya dah mukadimah panjang pasal Isra Mi'raj. Solat tadi berkait dengan Isra Mi'raj. Jadi kalau ada soalan, tuan, ada pandangan? Ada? Tak ada? Boleh? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang berguna.
rezeki yang halal lagi berkat ya Allah, dan amal-amal kami soleh yang kami lakukan diterima oleh-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din ya Allah, berilah kami kepahaman dalam beragama. Ya Allah, berilah kami keupayaan untuk mendalami ilmu-ilmu agama dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan kami ya Allah. Kami bimbinglah kami ya Allah. Allahumma hadina siratal mustaqim, jalan-jalan yang telah Kau beri petunjuk kepada orang yang terdahulu daripada kami minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, intan kami, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas ya Allah. Bantulah mujahid-mujahid kami di Palestin, di Gaza, mujahid kami yang di Kashmir dan di India ya Allah. Bantulah mujahid-mujahid kami yang sedang berjuang di mana-mana saja. Tolonglah mereka, bantu mereka ya Allah, dan berilah pertolongan dan kejayaan kepada mereka ya Allah. Nasran aziza ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.